dapat banyak sangat DM, banyak sangat komen yang minta untuk saya tengok satu filem dekat Netflix yang berjudul Testament, The Story of the Moses. Cerita tu memang kisah Nabi Musa alaihi salam, tapi dari sudut pandang bukan Islam, dia ambil sudut pandang Kristian, Yahudi dan sebagainya, dan diceritakan, didokumentasikan dalam filem itu. Saya tengok juga dalam satu episod, saya masuk episod yang kedua itu pun dah half, saya dah tak nak tengok lagi. Boleh dikatakan banyak yang salah dalam cerita itu. Sebab kalau kita tengok Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa, bila mana Nabi Musa dilahirkan, betul di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun ini adalah pembesar, maharaja Fir'aun, maharaja sultan lah di Mesir pada ketika itu. Nabi Musa berketurunan Bani Israel, ataupun lebih tepat lagi Yahudi. Bagaimana Yahudi boleh berada di Mesir, sedangkan sebelum ni kita belajar bagaimana Yahudi berada di Palestin dan sebagainya. Itu kita flashback balik bagaimana kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika mana Nabi Yusuf menjadi pembesar di kota Mesir, ketika itulah Nabi Yusuf mengajak semua Bani Israel yang tinggal di kota Palestin untuk berpindah di bumi Mesir, kerana pada ketika itu bumi Mesir subur dengan tanam-tanaman, ekonomi yang maju dan sebagainya, diperintah oleh Nabi Yusuf sebagai Menteri Kewangan pada ketika itu. Maka pada awalnya keturunan Yahudi Bani Israel ini sangat dilayan dengan sangat baik oleh Fir'aun pada ketika itu. Lalu bila mana zaman berlalu zaman, maka sampai satu ketika 100 tahun, 200 tahun Nabi Yusuf dengan adik-beradik telah pun meninggal lama dah. Lama kelamaan Bani Israel ini diturunkan darjat, dijadikan anak tiri, dijadikan hamba abdi, dikerahkan tenaga mereka, dipaksa untuk bekerja dan sebagainya, semata-mata nak naikkan ekonomi kerajaan Mesir pada ketika itu. Dan Fir'aun ketika itu, bila mana silih berganti pemerintahan Fir'aun A mati, B mati, C naik dan sebagainya, lama kelamaan Fir'aun sangat benci, sangat tak suka kepada Bani Israel. Maka satu hari Fir'aun dapat satu mimpi yang mana dia nampak satu api daripada perkampungan Bani Israel. Dalam cerita tu lain kan? Dalam cerita tu lain. Tapi yang sebenarnya yang dikisahkan dalam Al-Quran, dikisahkan oleh para ulama, Fir'aun bermimpi nampak ada satu api daripada perkampungan Bani Israel. Maka sedar pada keesokan hari, Fir'aun kumpulkan semua pentafsir mimpi, ahli nujum, termasuk Haman. Haman pun adalah menteri kanan, menteri nombor 1 Fir'aun yang diceritakan dalam Quran. Maka dikumpulkan semua termasuk Haman. Maka Fir'aun ceritakan, aku bermimpi ada nampak satu api datang daripada perkampungan Bani Israel. Lalu mereka bagi tahu, wahai Fir'aun, sesungguhnya mimpi itu membawa satu tanda malapetaka kepada kerajaan kamu. Akan datang satu orang anak muda, kata mereka, dan anak muda ini datang daripada Bani Israel, yang mana anak muda ini akan menghancurkan kerajaan kamu. Bermula hari itulah Fir'aun, dia percaya dengan tafsiran mimpi itu, dia mengarahkan semua tentera-tenteranya untuk membunuh mana-mana bayi lelaki yang lahir pada tahun itu dan seterusnya. Maka setiap tahunlah dibunuh. Mana-mana bayi lelaki lahir dibunuh. Sampai satu ketika bila mana mereka dapati banyak sangat pembunuhan dalam kalangan bayi lelaki. Mereka takut bila mana banyak sangat bayi lelaki dibunuh, akan kurang manpower pada ketika itu. Maka Fir'aun tukar arahan untuk selang-seli. Tahun ini bunuh, tahun depan simpan. Tahun ini bunuh, tahun depan simpan. Dan ditakdirkan oleh Allah, Nabi Musa dilahirkan pada tahun yang sepatutnya bayi lelaki dibunuh. Ini panjang cerita dia, atas pertolongan Allah, ibu Nabi Musa sempat menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam, dihanyutkan di Sungai Nil. Bila mana bayi itu diletakkan di satu bakul semata-mata untuk lari, untuk pergi jauh daripada kerajaan Mesir, dijauhkan daripada Fir'aun. Tapi Allah, maha kuasa Allah, takdir Allah lebih kuat, kuasa Allah lebih maha mengetahui. Asal ibu tu ingin menghanyutkan supaya lari daripada kerajaan Mesir, tetapi Allah membawa bayi Nabi Musa itu mendekati istana Fir'aun dan duduk dalam istana Fir'aun. Nak dengar cerita yang kedua, nak dengar sambungan, boleh komen, insya-Allah nanti saya sambung. Kalau ada yang berminat nak dengar cerita Nabi Musa alaihi salam,
Satu lagi, siapa-siapa yang nak dapatkan buku Timeline Akhir Zaman, buku ni masih lagi ada stok, menceritakan 10 tanda besar kiamat mengikut kronologi. InsyaAllah buku ni sangat manfaat. Buku ni ditulis oleh saya sendiri. Boleh tekan bet kuning kat bawah. Assalamualaikum untuk part 2.